Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Kita baca ni lah ayat 7 kan. 7 hingga dak. Baru ni baca dah dak. Terjemah ni. Sambung ayat 7. Kita baca sekat ni belah apa ni rasa. Ayat yang ketujuh. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Surah Al-Mutaffifin lagi lah. Ayat 7. Tidak sepatutnya mereka melakukan perbuatan yang salah itu. Sesungguhnya kitab suratan amal orang-orang yang berdosa itu didaftarkan dalam sijjin. Dia beri nama lah. Mana? Kalla. Maknanya tidak sekali-kali. Tidak. Dia ada beberapa dia banyak makna. Tidak sekali-kali, janganlah. Jadi dia tengok ayat. Inna kitabal fujjar. Sesungguhnya, kalau terjemuh sebuti-sebuti dah. Kitab orang-orang yang fujur, orang berdosa. Fajir. Fajir tu orang yang berdosa. Fujjar tu kata jamak dia, plural. Lafi, sesungguhnya di dalam sijjin, duduk dalam sijjin. Jadi segala hitungnya amal buruk dia tu, dia buh dia satu buku, nama buku dia sijjin. Tu Tuhan lah beri namanya. Perkataan sijjin tu baru bagi Nabi kita. Sebab tu dia tanya, kalau wama adra tu makna dia tanya, mu tahu ke tak? Wama adra kama sijjin, dan apa yang kau tahu tentang sijjin itu? Dia wama adraka, dia tuju ke Nabi tu, engkau. Siapa dia engkau? Nabi kita. Muhammad mu tahu ke gapo dia sijjin? Yang ayat nombor 7 tadi, dia kata segala hitungnya amal, rekod amalan orang-orang berdosa ni, orang al-fujjar, duduk dalam kitab nama dia sijjin. Itu dah. Baik. Mungkin Nabi Muhammad pun, Nabi kita tertanya-tanya, gapo sijjin? Dia tanya, wa ma adraka ma sijjin, apa yang kau tahu tentang sijjin? Ni nak ayat ni, kitabun marqum, iaitu tepat simpanan kitab catatan yang jelas nyata. Makna jelas nyata tu, marqum tu makna jelas nyata, clear. Kitab tu kitab lah, buku lah, yang menghimpunkan amalan orang-orang yang berdosa. Kita nak ulas sikit dah. Penipuan begitu janganlah dilakukan. Kalla tadinya sebelum pada ayat tu dia royak cerita orang perangai uduh penipu tu. Jadi kalla, dia kata janganlah buat penipuan lagu tu, kerana perbuatan itu adalah penderhakaan kepada Allah. Perbuatan tersebut akan tercatat dalam kitab yang disediakan bernama sijjin. Jadi patutnya kena takutlah. Amalan-amalan buruk kita ni, segala maksiat, segala benda deraka yang dikira berdosa ni, dia bubuh dalam satu rekod dia nama sijjin. Tidak ada kebaikan yang akan ditulis dalam kitab sijjin. Ia khusus merakamkan kerja-kerja yang dilakukan oleh orang-orang yang derhaka kepada Allah. Dia tidak buh sekali, dia buh kitab suku. Masa surat amalan tu bakal dia barulah dia jemelah balik. Dia baru dia jemelah balik, ketua. Masa catik ni duduk suku-suku. Pasal dua orang malaikat kan kira mengkatibin, rekod awak baik dengan rekod awak jahat. Jadi segala kerja-kerja jahat ni dia buh dalam sijjin. Jadi kira rekod belakang mesti orang berapa ada lah. Rekod buruk dia. Apabila kalau tidak tak jadi nak timbang pula. Tapi nampaknya dia bubuh suku. Itulah gambarannya, hakikat sebenar wallahu a'lam, tak tahu. Sekadar dia sebut situnya,
dibubuh dalam khazanah bilik suku. Kerja-kerja maksiat, ia deraka kepada Tuhan, dia buat dalam kitab, dia siji. Barulah kita nak baca ayat ke-10 sampai ke-17. Tukar baca tak ada, kita pakat baca dah. Okey. Tu dah baca ayat demi ayat dah. Wailu bismillah, tak ada bismillah pada. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Tu sambung-sambung dengung tu Sambung idgham tu apa panggil ni? Ni idgham ma'al gunnah. Sebab tu ada dengung. Ni idgham bila gunnah. Sama-sama gunnah. Bila ni ma'a. Bila ni mana tak ada. Masuk tak ada dengung, masuk ada dengung. Okay. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Ni kita belajar-belajar biar sebut betul huruf dah. Kalau tak perasan dia jadi huruf ta biasa ni. Betul tak? Sepotong ni. Kita akan kata qala asatirul awwalin. Dah. Jarang orang nak kemim molek ni. Hak dia naknya qala asatirul awwalin. Boleh tak nampak dak beza tu? Asati, ti dengan ti. Hak nak sini ti lah. Dah. Tak ada gigi pun boleh buat balik tak? Boleh. Kau nak baca? Wi mikrofon dia. Dah ingat dia dah. Qala asatirul awwalin. Biar ada beza dah. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Ini setepat juga kena perasan dia. Dia ada saktah. Saktah di mana kita beri dengan tok nyau. Kalla bal ra. Sepatutnya dia jadi idgham kalau biasa. Kalla barra. Pasal dia nak serupa huruf sini, sifat dia kan. Lam mati jumpa ngerra. Tapi dia suruh baca lagu tu. Kalla bal rana. Dari Yasin ada so. Ditulis huruf sing datah lah. Sing tu mana saktah, maknanya berhenti. Berhenti dengan kita tak nyawa. Bukan berhenti supaya nak wakah dah. Bukan kata kalla bal lama nyawa lama tak. Rana ala. Jangan buat lagu tu. Kita berhenti sementara. Kalla bal rana ala qulubihim. Lagu tu dah. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. ثم إنهم لصال الجحيم.
ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Itu 8 ayat dah. Okey. Kita terjemuh satu-satu dah. Mula dengan ayat 10 tadi. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan besar. Wailun ni celaka dan ada so neraka dah pula. Nama dia wail. Naru wail. Neraka wail. Sebab tu dalam setengah tafsir dia kata masuk neraka wail lah. Pada hari itu orang-orang yang mendustakan agama. Kadzdzaba. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah, celaka besar bagi orang yang mendustakan. Lagu mana orang yang mendusta ni? Berdusta gapo? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, iaitu mereka yang mendustakan hari pembalasan. Dia tak percaya adanya hari kiamat. Dia berasa hidup dia ni mati dengan gitu. Dengar-dengar orang cerita ada hari akhirat lepas mati dibangkitkan semula, tapi tak serulah mana. Sifat kata kita orang Islam ni tak ada lah tak percaya betul sing dah. Percaya ke hari akhirat, kalau mati ada syurga, ada neraka. Tapi percaya kita tu orang percaya gitulah. Tidak kata sungguh nak suruh lepas daripada neraka, supaya amalan kita ni jangan buat jahat. Buat benda-benda maksiat, benda hak Tuhan marah, dia kata dosa ni sudah dia neraka. Sipi dia. Masuk neraka sungguh ke tu atas Tuhan lah. Tapi sipi, Tuhan beri sipi. Membuat dosa banyak masuk neraka. Membuat pahala banyak masuk syurga. Tu sipi. Muka dia royak benar. Masuk sungguh, kodak, wallahu a'lam, serah ke dia. Tapi bila kita faham dah lagu tu, kita tak orang kata membohongi, tak mendustakan hari akhirat. Pada mana kedudukan kita? Nampak cara pagi, petang, siang, malam duduk hunggar tu, nampak tak belah mana tak? Tidak bersungguhlah mana. Jadi mudah-mudahan kita terlepas adalah daripada orang yang mendustakan hari pembalasan, tetapi tidak jeliralah mana. Huraian 2 ayat tadi. Sungguh dahsyat azab yang akan dikenakan kepada orang yang mendustakan adanya hari pembalasan. Setara mana dahsyat, hak tu di luar daripada kemampuan nak fikir. Dia tak pernah kita jumpa lagi. Cuma dia Tuhan raya. Dia bagi gambaran dengan macam-macam. Dalam nerakanya lagu mana, dengan tali kekalnya, dengan apinya panah menjulang-julangnya, huk teriuk bakar. Sehingga kali kita tengok, bukan bakar jenis hangus. Bakar-bakar kulit dia habis hangus, tubik kulit lain. Tu dalam Quran sebut tu. Kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha. Setiap kali hangus kulit dia, maka Tuhan beri tumbuh kulit baru. Liyadhukul azab. Apa dia buat lagu tu? Liyadhukul azab. Nak suruh rasa seksa. Kalau bakar hangus letung tak ada dah. Ni dak hangus-hangus tu bik kulit baru. Kulit pula tebal. Dan setengah tafsir dia kata kulit tebal tak tebal ni berapa hari perjalanan ni. Bukan nipis pun kulit bawah nak tebal. Hangus cem tubik kulit lain, hangus-hangus tubik kulit lain. Tu nak gambar. Kalau gambar hak tu sebut kita tak boleh bayang tak? Sebab tu dia kata dahsyat. Bila dahsyat gitu, biar ada berasa geram. Dan dia kata, inilah dia akibat orang yang mendustakan hari pembalasan. Dia tidak percayalah mana. Dia tidak ambil hari pembalasan itu tok depan untuk kita proses supaya bila hari pembalasan ni kita dapat balasan baik. Nah, mudah-mudahan kita ni jadi orang geram dah juga dah. Biar kita bunyi maksiat ni kan. Bunyi geram. Kata tengok sepemadan kemarin tu kan 50,000 lebih. Hak duk melompat di Bukit Jalil tu. Orang Melayu kita kelih pakai tudung tu kan. Duk tengok dalam Facebook tu.
Wah. Habis tu peti dah larang jangan buat mari, jangan buat. Dah nak buat juga. Kerajaan dia tak serulah mana rakyat buat maksiat. Pasal apa? Dia tidak masuk dalam kita kata pemerintah orang yang bertakwa. Sebab orang yang bertakwa, kalau pemerintah yang dia faham dia pemerintah ni alladzina immakannahum fil ard, orang yang Tuhan beri kuasa mereka atas muka bumi ni, dalam surah Al-Hajj dia kata aqamus salah wa atawuz zakah, dia gerakkan rakyat dia tu supaya sembahyang, keluar zakat, wa amaru bil ma'ruf, dia suruh rakyat dia jadi buat benda baik, wa nahau anil munkar, dan sekat daripada benda munkar. Ni kita sendiri buat mari welcome Coldplay lah pula. Perdana Menteri sendiri sebut welcome Coldplay. Ada kan? Selamat datang Coldplay. Coldplay ni kugiran yang LGBT. Bawa dewa pelangi. Cuma dia tak bawa dah sininya pasal dia takut orang marah. Tapi nak tengok situnya. Benda maksiat ni orang tak geram. Tino pakai tudung, mari daripada pocok Terengganu. Tiket paling murah kan 3-400. Hak paling murah tu ada cacian ada hujan. Rela duduk bujang, beratur beli tiket berjejan. Beli tiket nak masuk neraka. Kenapa tak? Tak dipikir. Cannot bring, putih kata. Ke mana be? Orang Melayu, anak orang Melayu pakai tudung pula tu. Tekok minyak itu kat melopak. Wah. Hey. Mudah ni. Nipis lah orang panggil dak. Benda lagu tu boleh tertarik. Pak kita dengar lagu tu tidak ada sedap juga. Baik dengar lagu yang sedap dak. Lagu kita yang biar dulu kan sedap dengar P. Ramlee nyanyi Saloma dia kan. Nyelenggok molek dah berasa tidak nak gedung. Wah sedap kan dengar. Kita tengok dari segi akhlak pun tak menasabah. Tak. Lagu orang putih. Kita orang Melayu, jiwa Melayu. Kita kecil hati tak dosa lagi. Dari segi jiwa Melayu tak masuk. Betul tak? Hamba di sekolah orang putih. Tapi tak terpengaruh sikit abut. Tak terliu sama. Dengar lagu orang putih hijab tu dah betul tak boleh. Sepatut kita tu muka mengaji kat sekolah Inggeris. Mengaji cikgu masuk Inggeris, kecil Inggeris. Tak ada bahasa Melayu dengan agama dah. Hak kecil Melayu ni. Tapi nak royak pasal jiwa kita bahasa tak lagi dengar melopak-lopak lagu tu dah. Tapi nak royak ni kan dia tak peduli. Inilah. Dia kata rekod amalan kita duduk dalam sijin ni tak peduli agama. Tak ada tanggungjawab agama. Walaupun tok peti habis negeri sebut, janganlah. Tak dengar, tak lekat kilah. Hak jatan tak lekat kilah, hak tino tak lekat kain. Pakai gi habis, gi nak melopak. Bakal orang Kelantan kita pada hong lagi dak. Baik, hidup mereka berterusan dengan berbuat maksiat kepada Allah. Jadi nak suruh khabar kita ni, majlis-majlis gini kita nak dengar. Acu kita nak lekor, acu kita sains sebentar aja tinggal je ni. Tinggal balsah, tinggal masjid, tinggal benda-benda orang duk bergerung kan benda-benda maksiat gini. Sebentar aja kita tak ingat. Tapi waktu kita duk dengar seomong. Jadi menyebabkan kita pun boleh kawal maksiat. Apa tak? Okey. Jadi dia kata hak Tuhan amalan dia hak rekod duduk dalam sijil tadi berterusan dengan buat maksiat kepada Allah. Baik. Ayat nombor 12 pula. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tiada yang mendustakannya melainkan tiap-tiap orang yang melampaui batas kebenaran lagi amat derhaka. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sehingga apabila ia dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata ini adalah dongeng orang-orang dahulu kala. Cerita Quran ni, kalau orang Melayu kita Islam ni, dia tidaklah kata tak percaya langsung, dia kata tak boleh dah, tak praktikal dia kata. Tak sesuai dah nak baca hukum-hukum Islam. Hak cabar undang-undang Islam. Dah lah mahkamah syariah ni kan. Dalam negara kita tak patut, dah patut mahkamah syariah duduk atas, duduk bawah. Mana-mana undang-undang mahkamah syariah yang bertentangan dengan undang-undang mahkamah sivil, undang hukum dia kan, dengan sendiri terbatal. Haluh. Adalah orang beberapa NMA orang judi, okay? Orang yang buat apa ni salah laku agama khalwat duduk berdua-dua adalah undang-undang yang dibui kepada kerajaan negeri, mahkamah syariah. Orang Kelantan juga nama apa ni Eling. Tu
Tu gege dia Ustaz Khabar. Dia cabar undang-undang tu. Dia kata undang-undang yang ada dalam negeri itu tidak sah mengikut perlembagaan. Hakim mahkamah terima cara. Patut hakim tu sendiri menteri undang-undang pakut royak. Tak usah duk layan lah hak ni. Dah lah mahkamah syariah ni ada undang-undang sikit orang panggil segengai kera ya. Kuasa hak ada. Nak mampu. Sikit lagi kalau dia nak mampu sikit lagi jadi tak ada mahkamah syariah. Dia kata mahkamah syariah ni undang-undang hak duk luluh dah dalam dewan negeri ni bercanggah dengan perlembagaan. Terima tak tahu cara lagu mana. Pasal apa? Dia berasa tak sewalah mana hukum agama. Cerita dongeng. Belum lagi nak siapa aku curi kerak tangan. Dak zina rotan 100 rotan. Tak nampak lah. Hak ni undang-undang keluar ni kau cerah berapa ni kan? Nusyus berapa adalah beberapa undang-undang spek yang undang-undang ada ni pun orang Kelantan juga ni. Tapi dia tak duduk sini, dia duduk di luar negeri, luar negara. Balik mari nak cabar undang-undang ni. Baca-baca dari cerita rupanya orang ni dia satu pahamnya dia panggil dia ni orang liberal. Liberal lagu mana dia? Dia terima maknanya semaya supaya dia amalkan beberapa tempat ni semaya orang tino boleh jadi tu imam. Ada tengok dalam video dalam YouTube tu. Orang tino molek-molek duk jadi tu imam hak jatuh tu. Dia tu apa beza jatuh dengan tino dia? Sama-sama boleh jadi pemimpin, apa tak boleh jadi tu imam? Dia nak situ. Dia tak terima dah undang-undang dia kira tak logik bagi akal tak boleh terima. Cerita dongeng bisa jumpa lah nanti. Cabar undang-undang tu. Orang yang mendustakan ayat. Hari pembalasan ini terdiri daripada orang-orang kufur dan sesat. Hak kufur orang kafir itu biarlah. Orang kafir dalam Malaysia hak dia duduk geran semua tengok ke mahkamah syariah ni biarlah. Dia tak berani kalau orang Melayu sendiri tidak mula. Ini ada hak Melayu tepuk tanganlah dia ni. Banyak melakukan maksiat dan dosa. Hak kafir tu kafir tapi selagi dari siji juga orang Islam juga tapi buat maksiat dan dosa. Iaitu apabila dibacakan sahaja kepada mereka ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan adanya hari akhirat. Mereka katakan itu hanyalah dongeng dan tidak masuk akal yang diceritakan oleh orang-orang dahulu kala dan dikarang dengan bahasa yang indah dalam kitab mereka. Tu orang kafir kata gitu tu benda karu. Tapi orang Islam kata dia kata tak sesuai. Sebab tu Yusuf Qardawi Majlis Fatwa Arab Saudi terpaksa buat keluar ni. Kupu kali kita kecek undang-undang Islam ni sudah tidak layak diamalkan di abad yang ke-20. Masa tu abad 20, ni abad 21 dah. Dia tulis dalam kitab Dalilul Hajjil wal Mu'tamir tu pandai orang haji umrah tu dia buat cerita apabila orang nak royak dia royak lagu mana dia nak royaknya di kalangan orang Islam ni ada hak jenis dia keyakinan bahawa undang-undang Islam ni lapuk hukum-hukum Tuhan semuanya hak ada dalam Quran dalam hadis tak boleh pakai ma la yasluhu tatbiquhu fil qurnil ashrin dia kata tidak layak untuk dilaksanakan di abad yang ke-20 jadi kupu katanya Majlis Fatwa Arab Saudi. Sebab dia tahu perangai orang Melayu, orang Islam ni walaupun dia tidak tahu Quran tapi hak dalam Quran dia tak percayalah mana. Hukum-hukum dia tak percaya. Sebab tu dalam sebenarnya acak kali dah ayat tu dalam buku tu risalah kecil tu dia panggil Dalilul Haji wal Mu'tamir, panduan untuk orang buat haji dengan umrah. Tapi Pala cerita tu belum dia nak ajar lagi cara tawah, cara se'en, cara melontar kan kita duk ngaji dah bab haji tu. Dia kata kalau mu nak pergi haji, mu nak pergi umrah, ingat dulu, mu kena betul dulu akidahmu. Mu kena yakin kau Islam. Dia buat tajuk bab nawaqidil Islam. Bab yang boleh membatalkan Islam. Walaupun mu tu mengaku mu orang Islam tapi Islam mu jadi batal. Katanya Mufti Arab Saudi. Lagu mana nak jadi batal? Dia kata banyak perkara inna hunakan umuran tangkudul Islam. Dia kata banyak perkara yang boleh membatalkan Islam kamu. Mu seorang je perasa mu Islam. Tapi mu tak khabar batal. Katanya Majlis Fatwa Arab Saudi tu. Dia sebut dia kata dalam banyak-banyak hak tadi lah. Bila kita i'tiqad, ya kita beriktikad anna nizamal Islam la yaslhu tatbiquhu fil qurnil 20. Bahawa undang-undang Islam sebuah mahkamah syariah tadi.
tidak layak untuk dilaksanakan di abad yang ke-20. Jadi kafir. Baik. Kalla, sama ayat 14. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak sekali-kali, bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran dosa. Tebing buat dosa ni mata jadi selaput walaupun terang tak pakai spek. Kita tengok benda huduh jadi comel, inilah bala. Benda comel jadi huduh, sudah kijah lalu. Betul tak? Benda hak Tuhan suruh, benda comel gini jadi huduh. Benda hak Tuhan larang jadi comel, sudah lalu. Jadi putarangah lah lagu ni. Betul tak? Sebab tu dalam banyak-banyak doa Nabi ajar kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada aku ni kebenaran itu biar nampak benar dan kebatilan biar nampak batil. Biar Tuhan itu jangan pusing mata kita. Ya Allah, mutulu aku biar hak benda benar biar nampak benar, benda hak tak benar biar nampak tak benar. Faham tak? Maknanya Nabi ajar suruh kita minta tolong lagu tu. Sebab apa? Sebabnya ramai manusia benda benar nampak tak benar, benda tak benar nampak benar. Ni punah lah duk bal orang lagu ni. Betul tak? Walaupun tok peti royak tak boleh, haram tak baik, orang Islam tak lagi, tak pakai awak tok peti. Ketinggalan zaman tak maju. Dah, dia nak nampak tarik pelabur kan ni. Punahlah manusia lah tidak. Kalla innahum an rabbihim yawma idzal lamahjubun. Jangan sekali-kali kalau tidak mereka pada hari itu tetap terdinding dari rahmat Tuhan mereka. Itu Tuhan sebut. Wak kijah lagu ni dinding daripada rahmat. Sebenarnya yang mendorong mereka berkata bahawa Al-Quran adalah cerita dongeng adalah disebabkan oleh perangai mereka yang buruk terbit daripada hati yang berkarat hitam akibat kufur dan berbuat maksiat. Dua perkara hati jadi gelap. Kalau belah tengok hati serupa je, dah. Warna serupa tapi hakikatnya hati gelap, gelap perut orang tua kata dah. Dua perkara. Pertama kufur, yang kedua buat maksiat. Hati yang berkarat tidak mampu lagi untuk membezakan antara kebenaran dan kepalsuan. Ini sudah. Ini nak macam tadi ni. Balad boleh kalau anak cucu kita, siapa-siapa dia tak boleh beza benda sebenar dengan benda palsu. Benda benar dengan benda tak benar. Kalau tidak, Nabi tak ajar doa tadi. Dia tahu dah orang muta. Kalau tidak, tak molek dasar agama, tak kenal lalu. Hak mana benda betul, hak benda tak betul. Allah menyatakan bahawa akibat perbuatan kufur dan maksiat pada hari akhirat akan tertutup daripada rahmat Allah dan tidak akan mendapat keredaannya dan terdinding daripada melihat Allah. Ada soalan kita duk ngaji dah kan. Malasna tu akidah kita ahli sunnah wal jamaah kemuncak daripada ahli syurga bila masuk orang mukmin esok sebagaimana dalam Quran dia sebut disebut situ tu kita boleh tengok. Boleh tengok apa dia panggil surah gapo dah disebut nadhirah belakangnya. Dan tidak akan mendapat keredaannya dia terdinding daripada melihat Allah. Ila rabbiha nazirah. Surah gapo ya? Kita ju. Surah atas. Ila rabbiha nazirah. Kepada Tuhannya boleh tengok. Kita boleh tengok. Lepas tu Tuhan tu dia tidak jenis makhluk. Tu pandai surah Tuhan. Walaupun dia tu tidak makhluk tapi dia boleh tengok. Pandailah dia buat. Tak sedap fikir. Ni kali fikir pula bila tak Tuhan lagu mana tengok dengan mata hati, tengok dengan tak payah. Buat sakit kepala je. Bila Tuhan kata tengok seksa. Nak tengok belah mana serah ke dia. Pandailah dia ejah. Menurut Imam Syafi'i ayat ini menjadi dalil bahawa orang-orang mukmin di akhirat nanti dapat melihat Allah. Kita nak tengok Allah. Bapa yang nak tengok saya? Baik gini. Di antara banyak-banyak nikmat yang kita boleh dari syurga dengan nikmat makan, ia digambarkan dengan nikmat pakaian, nikmat seni-seni, makan, minum, istana yang indah. Tidak boleh lawan nikmat dapat menatap Allah Subhanahu Wa Taala. Situ dah. Kemuncak daripada nikmat, kita berasa tak pakai nikmat lain bila kita dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Bapa jadi lagu tu tak tahu lah. Ruginya kalau boleh tak boleh tengok Tuhan. Lama dah kita duduk sembah dia. Kita duduk
Jadikan dia Tuhan, turut segala hak dia larang. Kita tak buat segala hak dia larang, kita buat hak dia suruh. Tak. Susah ke diri, leluhnya. Boleh-boleh puasa apa siapa ke letih tak makan. Betul tak? Semayang lagi, tak cakap, hujan pun mari lagi. Sebab apa? Kihnya kita nak jadi hamba dia. Tiba-tiba tak boleh tengok dia. Betul di dunia tak boleh tengok, tapi kita nak tengok. Tengok mana? Dari syurga. Faham? Kemudian summa innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka akan menderita bakaran neraka. Itulah sudahnya. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah dia azab seksa yang kamu dustakan. Orang-orang kafir di akhirat nanti bukan sahaja tidak dapat melihat Allah, malah mereka dimasukkan dalam neraka. Pada waktu itu malaikat penjaga neraka mencaci mereka dengan berkata, inilah dia azab yang di dunia kamu dulu kamu dustakan. Mereka kata, "Nih, jumpa dah hari ni. Mu atas dunia mula hero tak habis jatan mu. Tak cara supaya tak sinak mari jumpa Tuhan." Bila royak neraka tu buat gitu-gitu tak khabar dah. Orang kata maksiat tak apa. Tak takutnya hari ni jumpa. Mu tengok sendiri, mu rasa sendiri. Pok-pok malaikat pun tolong tak pakat ratang. Nak suruh sakit jiwa. Baru ni dan kita dah baca saja tak apa ni dah. Ada masalah kita baca sampai ke ayat 20 ni. Pukul apa ni? Berapa minit? 3 minit dah. 3 minit. Dan ada dari 6 minit. Baca dah. Ni cerita orang baik-baik pula, orang abrar pula nah. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Wa ma adraka ma 'illiyun. كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. Ini nak baca sekerak-sekerak pun boleh kita sambung lah. Khitamuhu miskun wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Kita tengok terjemahlah dan dua ayat tak apa dah. Ayat 17. Dah tadi dia cerita orang-orang fujar. Surat-surat amalan dia direkod di dalam sijin. Dan kesudahan dia neraka sebagaimana kita dengar cerita tadi. Ni nak ayat orang baik-baik pula. Mudah-mudahan kita termasuk dalam gulungan ni. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Ingatlah, sebab tu kalla ni banyak makna. Janganlah, tidak sekali-kali, dan ingatlah pun boleh juga. Inna kitabal abrari lafi illiyin. Sesungguhnya kitab suratan amal orang-orang yang baik lagi berbakti adalah didaftarkan dalam illiyin. Dia ada dua. Sijil untuk rekod buk orang jahat. Bukan orang jahat, amalan-amalan jahat duduk situ. Illiyin untuk rekod kerja-kerja amalan baik. Biarlah kita duduk pagi petang siang malam ni, biar setiap kali malaikat kita tulis dalam illiyin, jangan kita tulis dari sijil. Kita mari masjid semaya jemaah, duduk iktikaf di masjid,
Pasien telinga dengar apa ayat-ayat Quran ni, mudah-mudahan dengan ikhlas kita buat kerja lagu ni, amalan ni Tuhan tulislah dalam Illiyin. Pasal apa? Sebab dia kata surat amalan ni, orang-orang yang baik ni, orang yang berbakti kepada Allah, dia daftar di dalam senarai Illiyin. Wa ma adraka ma Illiyun, dia tanya. Dan apakah engkau mengetahui apa dia Illiyin? Sekali dia baca Illiyin, Illiyun tu dari segi nahwu lah dah. Hak tulah dah Illiyin, Illiyun. Supaya kita aja dengar muslimun, muslimin ya. Illiyun. Dan apakah engkau mengetahui apa dia Illiyun? Mu tahu ke dak gapo Muhammad? Ni Tuhan dia adab ke nabi kita. Tadi dia kata mu tahu dak siji? Dia royak siji ni kitab surah amalan untuk rekod segala orang jahat. Sekarang mu tahu pula gapo dia Illiyun. Tuhan nak jawab, kitabum marqum. Ia adalah tempat simpanan kitab catatan yang sangat jelas nyata. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh sekumpulan mereka yang hampir di sisi Tuhan. Ada kumpulan mereka dia panggil al-muqarrabun. Mereka yang rapat di sisi Tuhan itu, dia akan menyaksi, dia akan melihat amalan-amalan yang direkod di dalam Illiyin. Satu penghormatan. Mereka rapat dengan Tuhan, dia tulis di senarai nama. Dia kita pula masa tu berasa bangga. Supaya ni lah orang seru nama kan. Budak-budak dia relegi lah kalau negara panggil convocation tu dah. Di Kuala Lumpur nak diterima. Pasal apa nak dengar nama dia sebut nama. Sebabnya dia ada satu perasaan dia berasa bangga bila dia mencapai satu kejayaan. Kenapa tak? Tak ada kes lain belakang. Kerana kejayaan. Nak meraihkan kejayaan. Ni bukan sebagai kejayaan. Kejayaan yang sepanjang hidup. Sepanjang sampai bila-bila. Menentukan kita ni nasib baik ataupun nasib tak baik. Bila ada senarai nama segala amalan kita duduk dalam Illiyin ni, dan pula yang menyaksinya pula malaikat yang muqarrabin. Setelah ni dah. Setelah menyebutkan keadaan orang-orang yang derhaka, disebutkan pula keadaan orang yang banyak berbakti dengan memberi ingat. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu kitab catatan amalannya berada di Illiyin. Aduh, Sijin dengan Illiyin dah. Tentu sahaja Nabi SAW dan kaumnya tidak mengetahui apakah Illiyin. Jadi Allah SWT memberitahu, Illiyin adalah kitab yang ditulis tentang amalan kebajikan dan kebaikan para abrar. Orang baik dia panggil abrar. Orang jahat tadi dia panggil fujar. Fujuraha wa taqwaha dalam ayat lain tu. Abrar. Jadi kitanya pagi petang siang malamnya minta Tuhan masuk kita dalam senarai orang abrar. Sebab nak terima surat tu yang ada di Illiyin. Tak usah jadi orang fujar, orang celaka, orang jahat, orang maksiat. Ia akan terima surat amalan dia hak mana hak mari daripada Sijin. Betul tak? Itu dia. Kata ahli tafsir, ruh orang mukmin yang mati akan naik ke langit dan dibukakan pintu langit untuk ia masuk, lalu disambut oleh para mereka dengan penuh gembira. Dan kita baca hadis dulu kan, bab apa ni dalam Kitabul Janaiz kan. Pasal apa bila orang mati mata dia memandai ke atas, dia melihat ruh dia naik. Ruh naik ke langit. Kita tengok dia memandai ke atas gini. Tu orang tahu dah tanda nak mati, tak ada tu. Ruh nak cabut dah tu. Dia kelir, dia tu ruh nak naik ke langit. Ada. Kita tengok gitu pun berasa geram. Allah, akan jumpa lah sekali seorang kita. Lelah ni kita duk dengar orang ni cabut nyawa, orang ni cabut nyawa, duk tengok ruh naik. Sikit lagi kita boleh tengok, kita tengok ruh kita. Perasaan lagu mana? Tak seriah. Seriah tak seriah pun jumpa lah sekali seorang kan ni. Bila ruh tu naik ke langit, lalu disambut oleh para mereka dengan penuh gembira. Kita nak gitu. Satu penghormatan macam orang besar. Bukan makhluk lain, malaikat yang maksum, malaikat satu makhluk yang suci. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, katanya mereka. Sila, selamat datang, mengalu-alukan kedatangan. Disambut kita dengan penuh gembira, kemudian mereka keluar bersama ruh tersebut sehingga sampai kepada Arsy.
Aras ni hak Nabi Isra' Mi'raj dalam kitab kita baca bang tak siapa, tapi kalau mengikut tafsir ni ruh ni akan siapa naik. Siapa ke aras. Di sana dikeluarkan selembar kertas untuk ditulis. Kemudian dimeteraikan di atas bahawa ruh orang mukmin terselamat dari dihisap dan dari dikenakan azab dengan disaksikan oleh malaikat mukarramin tersebut. Maknanya dia tahu dah. Bila nak hari hari kiamat daripada mahsyar tu nak cara tu dia seni hati dah. Dia tak usin dah sebab dia tahu dah. Walaupun ada hari hitungnya amal kena pajang daripada mahsyar, betul tak? Tapi dia akan berasa senang dah dia. Sebab di ahli syurga dia tahu dah. Sini dia boleh tahu. Dalam kubur sebenarnya dia tahu dah. Dalam kubur tu kalau orang masuk neraka, orang masuk syurga, dia petanda dah situ. Imma raudhatun min riyadil jannah, sama ada satu kebun daripada kebun syurga tu tanda nak masuk syurga dah tu. Au hufratun min hufarin nar, ataupun satu lubang daripada lubang neraka tu, kubur lagi tahu dah. Jadi orang ni, ruh orang mukmin ni bila dia macam winota dah, malaikat winota dah. Mu ni orang panggil transkrip lah. Kalau budak-budak belum tubik CJ transkrip. Keputusan periksa dia kata mu ni berjaya lah. Suka hati dia. Dan disambut oleh para malaikat mukarrabin. Ni kita sambung minggu depan pula. Innal abrar lafi na'im. Wallahu a'lam.